Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Noriza binti Dahalan dan matrik nombor UK 30335. Saya dari Sarjana Muda Pengurusan Polisi dan Sekretariat Sosial. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai komunikasi bukan lisan. Tapi terlebih dahulu, saya akan menerangkan apa itu komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan adalah satu komunikasi percakapan atau perbualan dan penulisan yang bertujuan untuk menyampaikan mesej kepada seseorang, dan pihak yang menerima mesej tersebut akan memproses mesej yang diterima itu. Komunikasi bukan lisan juga dia memberi gambaran yang jelas tentang personaliti seorang individu. Kita juga dapat mengenal pasti personaliti seorang individu dengan memerhati komunikasi badan yang ditunjukkan oleh mereka. Ia juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang individu kerana ia akan memberi gambaran tentang personaliti mereka. Terdapat juga fungsi dalam komunikasi bukan lisan. Pertama iaitu menambah atau menggantikan komunikasi lisan. Kedua, mengawal interaksi. Ketiga, membentuk ekspresi seperti minat, sama ada kita suka atau tidak, saiz badan, warna kulit. Yang keempat, membentuk dan mendefinisikan perhubungan seperti cara memegang tangan, cara melihat antara satu sama lain. Yang kelima iaitu struktur perbualan dan interaksi seperti isyarat yang menunjukkan kesediaan untuk bercakap, mendengar, memberi komen. Yang keenam iaitu mempengaruhi. Kita boleh lihat pada mata, ekspresi wajah, pakaian. Iaitu yang terakhir iaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah dengan menunjukkan emosi, sedih, kekeliruan. Ciri-ciri komunikasi bukan lisan ada tiga, iaitu dia tidak jelas, continuous atau bersambungan, dia berteraskan budaya. Ini adalah antara contoh-contoh komunikasi bukan lisan. Kepentingan memahami komunikasi bukan lisan iaitu yang pertama, mengenal pasti personaliti dan membina karisma seorang individu. Yang kedua, memberi isyarat yang tidak tepat ataupun salah sekiranya gagal memahami komunikasi bukan lisan. Yang ketiga iaitu menunjukkan hubungan antara seseorang individu dengan individu yang lain. Ini antara simbol-simbol non-verbal iaitu komunikasi bukan lisan. Jenis-jenis komunikasi bukan lisan ada 7. Yang pertama, komunikasi badan, komunikasi wajah, komunikasi mata, komunikasi tangan, komunikasi senyuman, komunikasi bersalaman, komunikasi kepala. Pertama, saya akan menerangkan komunikasi badan. Pergerakan badan ada 4, iaitu penggambar, pergerakan muka, pengatur, penyesuai. Pergerakan badan seperti terjemahan perkataan secara langsung. Penggambar seperti mengukuhkan mesej lisan, iaitu kalau kanan, tangan akan angkat ke arah kanan, menunjukkan ke arah kanan. Kalau pergerakan muka macam perasaan, kita boleh tengok sedih, macam mana dia sedih, macam mana dia marah, gembira, sayang. Kalau pengatur mengawal atau memantau ucapan individu lain. Kalau penyesuai gerakan yang dilakukan untuk memenuhi keperluan peribadi.
Pergerakan badan juga boleh lihat pada penampilan fizikal dia. Penampilan fizikal seperti ketinggian, warna kulit, jantina, bentuk badan. Jenis yang kedua iaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita boleh tengok pada mimik muka, kita dapat menunjukkan perasaan seseorang. Emosi juga boleh diungkapkan menggunakan ikon yang digunakan untuk melahirkan perasaan. Yang keempat, yang ketiga iaitu komunikasi renungan. Renungan mata iaitu melihat, merenung dan terkebir-kebir juga boleh merupakan kelakuan yang bukan lisan. Dia apabila seorang itu bertemu seorang individu yang lain atau perkara yang mereka sukai, kadar kelipan mata yang meningkat atau anak mata akan membesar. Renungan pada seorang lain juga boleh menunjukkan pelbagai perasaan, pelbagai emosi termasuk permusuhan atau benci, berminat atau dan tarikan. Komunikasi tangan. Tangan bersilang, kita boleh tengoklah tangan bersilang ke belakang, ke hadapan muka. Komunikasi bersalam. Bersalaman ketika tangan bersalaman apabila dudukkan tangan menada. Ini adalah contoh-contohnya. Komunikasi senyuman. Senyum tanpa mendedahkan gigi, mendedahkan gigi sebelah atas. Komunikasi kepala. Apabila kepala seorang mula sengit atau condong, ia menunjukkan seorang itu berminat atau tertarik sesuatu. Tetapi apabila kepala menunduk, ia adalah tanda negatif dan membina ekspresi yang pertama yang tidak baik pada individu tersebut. Sekian, terima kasih. Setakat ini saja perbincangan saya pada hari ini.